kuku dan rambut yang dipotong itu dimandikan bersama semasa mandi wajib. Ya. Ketika Wanita ni perempuan. Ya, terutamanya kaum wanita lah, kan. Kita laki-laki pun kadang-kadang dalam keadaan berjunub jangan potong kuku, kan. Jangan gunting rambut. Jadi masalah sama kita sebab kuku dengan rambut ini sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh badan kita. Jadi bila berkaitan dengan anggota tubuh badan kita, kita berada dalam keadaan hadas besar, sama ada laki-laki atau perempuan, terutamanya kaum perempuan, jangan potong kuku ataupun potong rambut. Sebab itu adalah anggota tubuh badan kita. Apabila kita besok lusa dikebumikan, benda-benda itu mesti dikebumikan bersama dengan kita. Artinya di sini, kalau kita potong rambut ataupun potong kuku dalam keadaan kita berhadas besar, benda itu nanti bila kita angkat hadas besar, mandi angkat hadas besar, mesti dibawa bersama untuk dibersihkan juga. Untuk dibersihkan. Jadi payah juga itu, susah juga. Ini bukannya senang tu. Apalagi kuku kamu kumpul buat mandi aina, susah. Jadi perkara itu bukannya senang, susah. Melainkan kalau contohnya memang kita mandi, rambut kita mudah gugur, itu lain, kan? Itu lain dia punya persoalan. Tapi ini yang kita sengaja gunting rambut, sengaja potong kuku dalam keadaan hadas besar, wajib bila kita angkat hadas besar dibawa bersama-sama kita untuk dibersihkan, dimandikan. Ya. Seterusnya Ustaz, kita raihkan soalan daripada FB Live ni sekarang. Ya, okey tuan-tuan, saya pun dah ada nama di sini. Tetapi setahu saya lebih kurang soalannya macam ni. Jadi harap tuan boleh ini jalan, ya. Orang yang mengamal ilmu gaib, tetapi dia solat, berzikir dan membaca Al-Quran, adakah dikira syirik? Soalannya, orang yang mengamal ilmu gaib, tetapi dia solat, berzikir dan membaca Al-Quran, adakah dikira syirik? Ya. Berkaitan dengan ilmu gaib ini, kita namakan di dalam kebiasaan adat kita ini sebagai ilmu halimunan. Ilmu halimunan ini Nabi SAW pun pernah mengamalkannya. Dan ketika Nabi SAW rumahnya dikepung oleh orang-orang Quraisy, oleh pemuda-pemuda yang dipilih oleh orang Quraisy untuk membunuh Nabi SAW, maka pada malam itu Nabi SAW membaca ayat daripada surah Yasin. Membaca ayat surah Yasin itu, waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apabila Nabi SAW jalan, menyebabkan pemuda-pemuda Quraisy itu tidak nampak. Tapi ilmu ini Ustaz terbagi tahu ada cara mengamalkannya. Kalau kita baca dia macam begitu tak jadi. Ada cara mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya itu kena jumpa dengan Ustaz lah. Dan kalau mau jumpa pun kena niat ikhlas. Sebab kalau yang sembarangan ini susah juga kita membagi di ketua kampung. Jadi dia salah guna pula. Mencuri pula duit di bank. Ya payah tu. Kan? Digunakan untuk mencuri duit di bank, nak payah. Orang tak nampak sama dia. Jadi apabila orang yang gaib macam begini, bila dia menunaikan sembahyang, dia punya sembahyang itu dikira, iya, macam juga jin, macam juga ini orang bunian. Apabila orang menunaikan sembahyang, orang tak nampak, kan? Kita dah nampak sama orang. Ada kesembahyang orang dikira, tak ada masalah, kan? Sebab itu yang dia baca ayat Al-Quran, bukan jampi-jampi itu, bukan hang, hong. Tidak, dia ayat Al-Quran, dan ayat itu pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah, itu bukan perkara syirik. Halimunan ini bukan perkara syirik, tapi jangan digunakan ke jalan yang salah. Mesti jalan yang betul. Jadi mungkin yang pembersihan soalan yang sebelum ini. Okey, gini Ustaz, memandangkan waktu Isya sudah,
Jadi kita stop lebih kurang dalam, kita bagi masa lagi lah dalam 7.30 boleh sadar? Ya. 7.30 kita raihkan lagi soalan daripada kita punya peserta ni lah. Okey. Soalannya seperti berikut. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz. Saya Muhammad Zaini dan seorang mu'alaf. Saya ada beberapa pemuskilan dan mungkin dianggap remeh oleh segelintir orang. Tetapi bagi saya, ini adalah persoalan saya sekian lama. Saya sering bertanya tetapi tidak pernah mendapat jawapan yang tepat. Pertama, adakah ulat sugut itu haram? Dan kalau haram, kenapa ia haram? Sedangkan ulat sugut tidak makan najis, melainkan makan pokok rumbia itu sendiri. Kedua, kelawar adalah haram. Ada mengatakan karena dia hidup dua alam. Tetapi ketam juga hidup dua alam. Tetapi kenapa tidak haram? Kalau haram, dari segi manakah dia haram? Ini canggih punya soalan bukan? Nomor 3. Inilah hebatnya peserta kita nih. Saya pernah bernazar sebelum beli nombor. Nombor sudah. Kalau saya menang, saya akan beri separuh dari duit itu kepada masjid. Ditakdirkan saya menang dan telah memberi separuh dari kemenangan hasil beli nombor ikor kepada masjid. Apakah wang itu haram untuk masjid? Dan bagaimana dengan nazar saya? Apakah sah nazar saya itu? Pada waktu itu saya sangat kesempitan uang. Saya bukan meminta perbuatan saya itu halal. Saya tahu perbuatan itu haram. Tetapi apakah sah nazar saya itu dan saya telah tunaikan nazar saya? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala terima nazar saya itu? Sekian Ustaz. Ini adalah persoalan yang sangat berat bagi saya. Walaupun nampak remeh oleh setengah orang. Mohon Ustaz pencerahan. Dia punya soalan ini bukan remeh nih. Hebat dia punya soalan. Hebat soalan dia. Cuma kadang-kadang kita terasa soalan kita itu mungkin tidak menjadi satu kebiasaan di dalam masyarakat. Jadi kita merasakan remeh. Tidak, bukan remeh dia punya soalan ini. Yang pertama berkaitan dengan kelawar ni. Memang di dalam Islam ada burung-burung yang tertentu yang tidak boleh kita makan. Contohnya yang yang kukunya panjang dan sebagainya, macam ini burung gagak dan sebagainya. Ini kelawar ini di Imam Nakhi ada mengatakan kullu tayri halalun illa al-haqash bi'annahu hurimat bihadza li'annahu mustakhbasun wala tastatibuha al-arab wala ta'kuluha. Dia mengatakan, Imam Nakhi mengatakan bahawa kesemua burung selain daripada yang mempunyai kuku yang tajam ini halal untuk dimakan kecuali kelawar ni. Kenapa benda ini diharamkan, kelawar ini diharamkan? Sebab dia mengatakan dia ini merupakan satu binatang yang dipandang najis. Dia kata orang Arab tidak suka mereka kepada kelawar, burung kelawar. Dan orang Arab pun tidak makan. Jadi dia artinya di situ burung ini dilarang untuk dimakan. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan ma yunha an qatlihi hurima an aklihi. Burung yang dilarang kita untuk membunuhnya, maka burung itu diharamkan untuk kita makannya. Law halu lam yunha an qatlihi. Sekiranya dia itu, ini burung kelawar ini bukan sesuatu yang diharamkan, maka kita mungkin boleh membunuhnya. Tapi disebabkan dia ini tidak boleh kita makan, maka buat apa kita bunuh? Kalau kita mau bunuh, dia itu satu dosa itu. Ya kan, dosa itu kita membunuh. Jadi dia katakan bahawa burung kelawar ni tidak payah.
tidak payah dimakan, menjijikkan, sesuatu yang mungkin menyebabkan kerosakan kepada tubuh badan kita. Begitu juga yang ditanya yang soalan yang kedua berkaitan dengan ular, tiup ini, ular Turumbia itu. Itu pun mengikut para ulama dan fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Sarawak, dia mengatakan ulat mulut betul kan? Butun itu kita disebutkan. Jadi itu haram juga untuk dimakan. Yang ulat itu haram untuk dimakan sebab dia merupakan sesuatu yang bila kita makan menjijik, merasakan kita jijik. Mungkin kata orang, Ustaz ini kita dapat mungkin protein daripada dia, tapi kebaikan yang kita dapat itu lebih sedikit berbanding dengan kemudaratan yang dia bagi sama kita. Sebab itulah ulat itu dilarang untuk kita dimakan. Di dalam kitab Sabilul Muqtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Banjari Al-Arsyadi, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia mengatakan bahawa para ulama menukilkan satu nas bahawa ulat itu adalah haram dimakan walaupun masa hidup ulat itu suci. Tetap dia haram dimakan. Di dalam kitab Sabilul Muqtadin ada diterangkan. Kenapa? Sebab ulat ini mendatangkan kemudaratan lebih banyak daripada kebaikan kepada kita. Jadi dilarang kita untuk memakan ulat itu. Tidak boleh kita makan. Lagipun kalaulah kita dibenarkan makan, kita ambil hadis yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa fil syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fil haram wa man waqa'a fil syubhat waqa'a fil haram. Di dalam hadis ini diterangkan yang halal itu jelas sama kita. Yang ini ulat ini kita pun ragu-ragu. Boleh makankah? Tidak boleh makan. Boleh makankah? Tidak boleh makan. Kalau kita jatuh dalam perkara-perkara yang semacam ini, kita tidak yakin boleh makankah, tidak boleh makankah, artinya kita jatuh dalam perkara syubhat. Kalau kita buat juga perkara syubhat itu, artinya kita jatuh kepada perkara yang haram. Jadi sebaiknya kita tinggalkan dia. Jangan kita buat. Jangan kita buat sebab itu perkara yang syubhat, dikira kita jatuh kepada perkara yang haram. Yang ketiga berkaitan dengan persoalannya nazar. Dia bernazar bila dia dapat lotre ataupun dia menang judi, duit yang dia dapat itu dia bagikan kepada masjid. Adakah itu dibolehkan? Di dalam satu hadis daripada Ibnu Mas'ud yang mengatakan anna li jiran ya'kulu ar-riba. Aku ada seorang jiran yang kata makan riba. Innahu la yazalu yad'unani. Dia ini selalu tapi dia makan riba, artinya dia dapat duit daripada hasil daripada riba, tapi dia bagi juga sama aku. Dia kata, orang dia bagi juga sama aku. Jadi macam mana? Dia kata man'uhu laka wa ismuhu alai. Dia kata apa yang dia bagi itu sama kau ambil, tidak ada masalah. Tapi dosa itu dia tanggung. Macam juga kita ini kerja dengan satu syarikat. Kita kerja dengan syarikat itu, kita tidak tahu punca daripada syarikat itu dapat duit itu. Kan? Ada orang, bagaimana kau kerja di syarikat itu? Syarikat itu dia punya hasil itu daripada yang haram itu. Kan? Kau kerja di syarikat itu contohnya kau membuat komputer ataupun kau memperbaiki sesuatu lah, kan contohnya. Jadi sekarang adakah dibolehkan untuk kau kerja di syarikat menerima duit yang haram itu? Kata ulama boleh, tidak ada masalah kau terima duit itu. Terima duit itu tidak ada masalah. Sebab kau bekerja, kau mencurahkan kau punya tenaga dan pemikiran. Kan? Dia bayar kau duit haram, kau boleh ambil duit itu. Yang haram itu
Dia bagi sembako, dia yang tanggung. Kecuali duit yang kita curi. Kita mencuri duit apa semua, kita gunakan untuk pergi makan anak bini kita, itu tak boleh. Tapi kalau kita bekerja, hasil kita punya usaha, hasil kita punya pemikiran, orang bayar sama kita pakai duit haram, itu terpulang sama dia. Dosa dia yang tanggung. Kita ambil duit itu atas usaha kita. Macam juga kita kerja dengan kerajaan, Pak. Kita yakin tak duit yang dibayar kerajaan sama kita duit bersih? Yakin tak kita? Yakin tak kita duit yang dibagi oleh kerajaan sama kita duit bersih ini halal sepenuhnya? Tidak yakin. Tapi kita tidak peduli yang kerajaan bagi sama kita. Yang kita yakin, kita kerja dengan betul, tugas kita jalankan dengan baik, kita kerja yang betul, Pak. Kan? Jadi terpulang kepada kerajaan, dari mana dia dapat duit itu, dia yang tanggung dosa, bukan kita yang tanggung. Kita bekerja atas usaha dan pemikiran yang telah kita berikan, kita berhak untuk menerima imbalannya. Yang lain itu kerajaan punya hal. Sebab itulah di dalam hadis, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an yu'sihi fala yu'sihi. Siapa yang menazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah dia melakukan ketaatan. Tapi kalau dia bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia lakukan. Nazar ini sekiranya membawa kebaikan, itu harus ditanfiskan. Tapi nazar itu sekiranya membawa keburukan, maka jangan dilakukan. Tidak boleh dilakukan nazar itu. Macam juga di wasiat, orang meninggalkan wasiat kepada kita, besok lusa, kalau kau mati, kan kau curi duit si Ahmad itu, kan? Kau curi duit si Ahmad tu dia kata. Kau curi duit si Ahmad. Adakah perlu kita tanfiskan atau melaksanakan dia punya wasiat semua? Kita tidak boleh. Disuruh kita mencuri, haram juga tu, kan? Ataupun minumlah tu arak, dia kata. Selamanya aku masih hidup, aku larang kau minum arak apa semua. Sudah aku mati, minumlah tu arak. Itu tidak boleh kita laksanakan. Sebab itu perkara yang haram, tidak boleh kita laksanakan. Itu merupakan perkara yang haram. Manakala adakah dia mendapat pahala hasil daripada dia berikan kepada masjid, bila dia dapat duit haram tadi yang digunakan, dia dapat loteri, dia bagi kepada masjid, dia tidak dapat apa-apa pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suka kepada sesuatu yang baik, dan Allah SWT tidak suka kepada yang tidak baik. Jadi artinya di sini, walaupun dia memberikan sedekah kepada masjid, kan berapa juta pun yang dia bagi, duit itu boleh digunakan, tapi dia tidak dapat pahala, kosong. Macam dia orang Cina bagi duit sama kita untuk punya masjid, bolehkah kita gunakan? Boleh, tidak masalah, tapi dia tak dapat pahala. Kan dia tidak beriman, kan? Kafir juga dia tu, kan? Tidak ada apa-apa dia sama dia, kan kita untunglah, tidak ada masalah. Boleh kita gunakan ke jalan kebaikan. Cuma pendapat Yusuf Al-Qardawi, dia kata sekiranya duit itu bersumberkan daripada sesuatu yang haram, diberikan kepada kita, kita boleh gunakan untuk maslahat umat, buat jambatan, buat masjid, buat balai raya dan sebagainya, untuk kebaikan semua boleh digunakan duit. Jadi dalam masalah ini, kan, terpulang kepada dia, dosa dia tanggung, yang duit dia bagikan kepada kita untuk buat masjid itu, dia tak dapat apa-apa pahala, tidak ada pahala yang dia dapat, rugi saja dia. Jadi itu mungkin. Alhamdulillah, saya rasa peserta dapat terjawablah soalan tadi ya. Ini ada satu soalan nih, dia minta betul-betul nih Ustaz. Dia minta bentangkan nih. Ini last lah Ustaz, bonus lah, soalan bonus lah kita bagi ya. Oke, saya harapkan kepada peserta nih, ini kita bagi soalan, dan yang lain itu kita tangguh untuk minggu hadapan insyaAllah. Jadi bagi saya soalan itu, insyaAllah nanti kita starting terus jawab saja. Oke. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz. Saya mau bertanya, saya lahir dari perut orang Islam, sehingga saya Islam. Lalu macam mana pula dengan mereka yang lahir dari perut bukan Islam? Bukankah agama Islam adalah agama yang sempurna? Dan katanya Allah itu maha adil. Dan bukankah Allah mencipta semua manusia?
Andai bayi itu bertanya, "Ya Allah, kenapa saya terlahir bukan dari perut orang Islam? Apa salah bayi yang terlahir dari perut orang yang bukan beragama Islam? Saya tidak bermaksud menyinggung sesiapapun, tetapi ini adalah persoalan saya. Mohon pencerahan Ustaz." Ya. Berkaitan dengan soalan ini, segala Ustaz suka ingin memberikan peringatan kepada yang bertanya. Sekarang kita berfungsi bahawa anda harus yakin bahawa Islam itu merupakan agama yang besar, agama yang adil, agama yang datang daripada ketuhanan, agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma agama Islam. Di dalam satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu bikum al-Islam dinan." Yang mana pada hari ini telah tersempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan telah aku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah tersempurnakan kepada kamu nikmat-nikmat aku. Dan telah aku redha kepada kamu Islam itu sebagai agama kamu. Jadi artinya di sini kita harus yakin, terutama yang orang Islam, bahawa agama Islam ini adalah agama yang betul. Agama yang betul, agama kita ini. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berpandukan kepada Al-Quran ini merupakan satu agama yang betul. Al-Quran ini merupakan kitab ketuhanan yang tidak boleh dirubah. Tidak akan dapat dirubah Al-Quran. Sekiranya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur berubah, kitab Al-Quran tidak akan boleh berubah. Tidak mampu untuk dirubah oleh manusia. Inna lahu lahafidun. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami ini yang memelihara Al-Quran. Jadi kita orang Islam mesti yakin bahawa Islam itu adalah agama yang betul, yang datang daripada ketuhanan, diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW melalui kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalaulah kita mengatakan bahawa kenapa dia itu lahir daripada perut Islam, kan? Bersyukurlah kita ni lahir daripada perut Islam. Tapi kenapa dia itu lahir daripada perut bukan Islam? Artinya perut yang kafir. Wal-iyazubillah min zalik. Apa perbezaan di antara kedua ini? Yang lahir daripada perut Islam dan yang lahir daripada perut bukan Islam. Adakah bila begini jadinya Allah SWT tidak melakukan keadilan kepada hamba-hambanya? Tidak. Kedua-duanya merupakan satu rahmat bagi seorang itu. Dia lahir dalam keadaan Islam, rahmat kepada dia. Dia lahir daripada rahim yang bukan Islam, itu pun rahmat kepada dia. Kenapa? Sebab anak-anak ini sampailah dia umur akil balik. Kalau laki-laki sampai kepada umur 15 tahun berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i, dan kalau perempuan sampai kepada 12 tahun, selagi mana dia tidak akil balik, walaupun dia lahir daripada perut bukan Islam, tidak dikira dia berdosa kalau dia mati. Rufi'al qalam an salasin, diangkat dosa seorang itu daripada 3 perkara. Disebutkan di situ as-sabi hatta yahtadi. Seorang budak sampai ialah dia akil balik. Artinya kalau dia meninggal waktu umur dia 6 tahun, dia ibu bapa dia ke Kristian ataupun Nasara dan sebagainya, bukan Islam, dia dikira masih suci. Dan apa? Dan tidak dikira berdosa. Rufi' al-qalam an salasin, itu hadis sahih, itu muttafaqun alaihi. Budak-budak dia dikira dia punya dosa selagi mana dia tidak akil balik. Katakan sekarang dia akil balik. Dia akil balik kalau perempuan lebih daripada 12 tahun, laki-laki lebih daripada 15 tahun. Bukankah kalau mungkin dengan izin Allah SWT dia dapat hidayah satu hari nanti? Kalau perempuan waktu dia umur mungkin 20 tahun dia dapat hidayah. Kalau laki-laki umur dia 25 tahun dapat hidayah. Bukankah apabila mereka ni masuk Islam, kan? Mereka ni masuk Islam, mereka ni suci seperti bayi yang baru
orang yang lahir. Kan? Artinya yang diorang tak sembahyang tu tak dikira. Yang kita ni sudah akil balik, 20 tahun baru mau sembahyang, aina 5 tahun tu tertinggal tu. Aina barat tu. 5 tahun tu berat tu. Bagus kalau 5 tahun. Kalau 10 tahun tertinggal, aina mati kita. Kena syukurlah itu dia tu. Itu kata Ustaz, ada nikmat, ada hikmah Allah SWT macam menjadikan macam itu. Kalau dia masuk Islam besok lusa, dia suci. Dikira daripada permulaan dia masuk Islam itu, barulah dia disuruh untuk menjalankan syariat-syariat dalam agama, sembahyang, puasa dan sebagainya. Yang kita ni tak puasa dan sembahyang, mati. Dikira kita daripada umur akil balik tadi sampai kepada bila kita melakukan sembahyang, melakukan syariat Allah SWT. Bukankah itu satu nikmat kepada dia? Dia mati masih kecil tak dikira, dan dia apabila akil balik dapat hidayah, kesemua dosa yang dilakukan sebelum Islam tidak dikira. Yang kita ni Islam asal, ya kan, sampai umur 20 tahun pun tak sembahyang lagi, tidak puasa lagi. Berapa dosa sudah yang kita tanggung tu? Sedangkan dia masuk Islam, dia kosong. Siapa menang dalam masalah ini? Dia ataupun kita? Dia menang. Ya, dia menang. Untung tak? Untung itu bukan merupakan satu kerugian. Tidak, kalau bukan merupakan Allah SWT, bila dia melakukan satu perkara itu, dia tahu ada hikmah lah itu. Syukur. Kan? Macam kita ni rugi. Lahir sebagai Islam, tapi umur kita bila anda tahu kita harus sembahyang. Kan? Rugi, anda rugi kan? Dikira kita punya dosa itu. Bukan main-main itu. Kira dosa kita. Jadi kelebihan bagi orang yang bukan Islam itu, bila orang memeluk agama Islam. Jadi di situ artinya kita tidak boleh mempertikaikan sama ada Allah SWT tidak adil ataupun ada hikmah yang besar sebalik Allah SWT menjadikan sesuatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah SWT di atas penerangan daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Ali Abdullah Timbalan Mufti Sabah sudah tadi. Saya rasa cukup jelas dan kita berterima kasih kepada Al-Fadil disebabkan meluangkan masa kita bersama pada malam yang amat bertuah ini, ya. Kita dapat orang yang alim, orang yang berilmu, ya. Bila lagi kita mau mendekati orang-orang alim. Jadi saya rasa sudah sampai di penghujung. Jadi soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan dan semua peserta kita bawa ke minggu hadapan untuk supaya Ustaz boleh menjawab, ya. Itu pun berpandu kepada jadual Ustaz juga. Bukan sedang kita dapat jadual Ustaz, ya. Jadi tuan-tuan boleh chat kita dalam FB dan juga di dalam WhatsApp group lah. Jadi ini ruang dan peluang untuk kita bertanya lah, ya. Kalau kita kurang ilmu, jadi kita ini peluang, ya. Ini sekarang persoalan darah sudah. Kita terus berdepan dengan orang yang arif, ya, yang belajar dengan 4 mazhab. Jadi untuk pengetahuan sedikit, pengetahuan tuan-tuan, Al-Fadil ini adalah satu angkatan dengan Dr. Ustaz Somad, di Maroko, ya. Dan untuk pengetahuan Ustaz Somad ini, dia akan jadi penasihat di UQ 1. Dan Al-Fadil ini juga adalah penasihat di UK 2. Jadi kedua-duanya ini kita gabungkan. Jadi ini peluang, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menuntut ilmu, insyaAllah. Yang mana biar kita tahu, jangan keliru. Itulah tajuk kita pada malam ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya beberapa iklan lah. Kami juga daripada di UK 2 nih, kami juga memohonlah seberapa sumbangan ikhlas untuk kami menjayakan program dan juga pengurusan dan juga pembinaan madrasah kami yang akan kami bina lah, insyaAllah. Dan doakan kami juga lah di sini agar kami dapat meneruskan program-program ini sampai bila-bila, insyaAllah, ya. Dengan itu kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa minggu depan insyaallah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.